Tuan-tuan, ada kadang-kadang kita tak nafikan setengah penceramah-penceramah, bahkan ada ditulis di dalam setengah kitab sama secara tidak perasan, tersasul. Kerana tuan-tuan, kitab yang tak ada salah hak ni je. Quran satu je yang tak ada salah. Yang tak perlulah lagi dibuat penilaian, betul dah ayat ni, pergi ke mana hak tu, serupa je. Tetapi selain daripada Quran, dia adalah usaha daripada manusia. Sudah pastilah ada kelemahan, ada kesilapan. Kadang-kadang tokoh yang besar tersilap, tokoh lain tolong peringatkan orang ramai. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga agama kita. Walaupun Nabi telah wafat, Nabi yang maksum, yang dipelihara daripada kesalahan dan kesilapan telah wafat, tetapi kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh tokoh, Allah Ta'ala bagi ilham kepada tokoh yang lain untuk membetulkan kesilapan-kesilapan itu. Sebab tu kadang-kadang tokoh hebat, tetapi dia dalam bab riwayat-riwayat ni dia ada tersasul, ada tersalah. Para ulama' dia telah mengkaji dan dia buat kesimpulan penyelidikan, dan kesimpulan daripada penyelidikan mereka menyebut beberapa kisah palsu. Ni palsu terus ni, maknanya tidak ada kaitan dengan Isra' dan Mi'raj, tapi kadang-kadang popular juga. Di antaranya kisah Nabi menanggalkan capal. Ni masyhur ni. Orang duk cerita Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha tu, Nabi nak tanggal slipper dia. Kerana mulianya Sidratul Muntaha, nak tanggal slipper, nak biar berkaki ayam. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, la takhla'na alaik, fa innal arsya yatasharrafu bi kudumika munta'ila. Wahai Muhammad, jangan tanggal slipper kamu ni, kerana kamu nak naik ke Arash merasa mulia dengan kamu datang dalam keadaan berslipper, pakai capal. Kisah ini beberapa tokoh ahli hadis menyatakan kisah yang palsu, tidak ada kaitan dengan Isra' Mi'raj. Di antaranya Imam Laknawi, di dalam kitab dia Al-Akhbar Mawdu'ah, cerita-cerita palsu. Ni palsu ni tuan-tuan, yang tak boleh nak terima. Kalau ada ustaz bawa cerita ni, maknanya dia tersasul. Dia tersilap, dia tak perasan. Kisah ini kisah palsu. Di antaranya disebut oleh Imam Syekh Abdul Baqi Zulqani dalam Syarah Mawahib Laduniyah bahawa ini juga kisah palsu. Dan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dia kata apa? Dia kata banyak riwayat tentang Isra' Mi'raj, tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan tentang kisah capal ini. Akhir kenyataan dia kata apa? Qatalallahu man wada'ah. Moga-moga Allah Ta'ala melaknat siapa yang reka cerita. Ni cerita yang reka. Cuma tuan-tuan, isu pakai kopiah bentuk capal, hak tu isu lain. Yang tu tuan-tuan boleh semak dalam kenyataan secara panjang lebar. Mufti Wilayah Persekutuan dia dah ada buat penjelasan dah dulu. Cuma yang saya nak tekan, nak sebut di sini, kisah capal tidak ada kaitan dengan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang duk bangga sangat, duk kata apa? Kita letak atas kepala, sebenarnya dia duduk di atas Arash tu. Pernah Nabi bawa pakai capal duduk atas Arash, duduk kat Sidratul Muntaha. Itu kisah palsu. Bila kait dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kes capal ini dia dikira sebagai palsu. Tuan-tuan, yang kedua, kisah palsu yang kedua yang juga popular, bahkan disebut oleh setengah kitab-kitab tasawuf, kisah
yang mengatakan bahawa bacaan tahiyat kita ni adalah dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Taala di langit. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata itu kata Nabi. Allah Taala jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu Nabi jawab, Ashhadu an la ilaha illallah. Allah Ta'ala jawab, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dialog yang seumpama tu yang dikaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah palsu. Sebenarnya lafaz tahiyat ini Nabi ajar di mana? Nabi ajar di dunia ni, tak ada kaitan dengan dialog Allah Ta'ala. Bila sahabat tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dah faham dah bagaimana kami nak mengucap salam kepadamu, tetapi macam mana kami nak berselawat kepadamu? Lalu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sehingga akhir. Bahkan dalam ada kalanya Nabi ajar at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat, dengan perkataan yang hampir sama. Nabi ajar lafaz tahiyat di mana? Ketika di dunia, tidak ada kaitan dengan Nabi Isra' dan Mi'raj. Yang ketiga, kisah palsu juga. Ada yang menceritakan bahawa Nabi ketika Isra' dan Mi'raj, ketika Mi'raj, Nabi tengok malaikat, ada satu malaikat yang begitu besar tubuh dia. Kaki dia duduk mana? Kaki dia duduk di bumi yang ketujuh. Bawah bumi yang ketujuh kaki dia. Kepala dia mana? Kepala dia atas arash. Langit ketujuh, Sidratul Muntaha, arash. Mana? Kepala dia atas sekali, kaki dia bawah tu. Nabi tanya Jibril, siapa dia ni? Jibril jawab, itulah malaikat maut Israel. Ini juga cerita palsu. Cerita bentuk tubuh Israel, hak yang tinggi sampai kepala di atas arash, kaki di bawah langit yang ketujuh, bawah bumi yang ketujuh tu. Itu adalah cerita palsu. Dan di antara cerita palsu juga tuan-tuan, ada yang menceritakan bahawa di tiang arash. Arash ni benda tuan-tuan, arash ni satu singgahsana. Kalau macam raja tu, singgahsana dia. Arash begitulah, suatu makhluk yang sangat besar. Cuma Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ayat tu perlu pada suatu penjelasan pula. Bukan maknanya Allah Ta'ala duduk di atas arash, tetapi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakwilkan oleh ulama, Allah Ta'ala berkuasa, istaula. Tu tak apalah, kita isu yang lain lah pula. Tapi arash ni satu makhluk yang begitu besar. Ada yang mengatakan bahawa dekat tiang-tiang arash ini ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga kisah palsu tuan-tuan. Kisah palsu. Sebenarnya memang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni memang kita semua akui kalimah syahadah yang tidak dipisahkan, kalimah yang paling agung. Tapi nak gambarkan kelebihan la ilaha illallah sampai cerita ada tertulis di atas arash, tak boleh. Suatu benda yang hebat tapi kita nak cerita kehebatan dia dengan kisah palsu, tak boleh. Hebat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyaklah. Kita cari dalam hadis-hadis kelebihan mengucap la ilaha illallah. Antaranya orang yang ada la ilaha illallah tidak akan kekal di dalam neraka. Tu disebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim pun ada. Kita banyak hadis-hadis, tapi kadang-kadang orang nak gambarkan kehebatan Nabi ni sampai bagi tahu kat arash tu ada tulis nama Nabi.
Cerita tulis nama Nabi, tertulisnya nama Nabi ke Arash adalah kisah palsu. Sebab itulah dalam kita nak mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita juga perlu berhati-hati, jangan terlajak, jangan terlebih kita tambah-tambah apa yang tidak ada berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tambah cerita orang lain marah dah. Apatah lagi nak tambah cerita berkaitan dengan Nabi. Tambah cerita berkaitan dengan pengurusi masjid. Benda yang dia tak buat, kita kata dia buat. Silap-silap sama ni dia. Tapi Nabi tambah cerita berkaitan dengan Nabi. Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa sengaja mendustakan aku, reka cerita berkaitan dengan aku, sediakan tempat dia dalam neraka. Na'udzubillah. Antara cerita palsu juga berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, bahawa Nabi pernah melihat seorang malaikat. Malaikat ni ada 1000 tangan. Setiap satu tangan ada 1000 jari. Malaikat ada 1000 tangan, setiap satu tangan ada 1000 jari. Dan Nabi tanya Jibril, malaikat apa ni? Jibril jawab, inilah malaikat yang mengira bilangan hujan yang turun ke bumi. Banyaknya tangan, jari, sibuk nak kira hujan. Bilangan hujan yang jatuh ke bumi. Dan Nabi tanya, dia tahu ke bilangan hujan semua sekali berapa? Jibril kata, dia tahu hujan yang turun ke bumi sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Banyaknya hujan sampai malaikat ni tahu. Tetapi Jibril kata, dia tak mampu nak mengira pahala, besarnya pahala orang yang berselawat ke atasmu. Ini kisah palsu. Kelebihan selawat ada banyak dalam hadis-hadis yang sahih, tapi kalau bab cerita ni palsu selalu. Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, man shalla 'alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala menjanjikan 10 rahmat baginya. Banyak hadis-hadis tentang kelebihan selawat. Tapi kalau cerita sampai kata Nabi pernah tengok malaikat tak mampu nak tulis pahala, tak mampu nak bilang pahala orang berselawat ke atas Nabi, itu adalah palsu. Tuan-tuan, sebab itulah dalam kita menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kita mengagungkan baginda, biar kita mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam dengan fakta-fakta yang betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itulah sepintas lalu berkaitan dengan hadis-hadis Isra' dan Mi'raj. Kerana kalau kita nak detailkan tentang hadis yang sahih, terlalu banyak. Hadis yang kisah-kisah yang palsu juga banyak. Tetapi sekadar maklumat asas pada kita pada malam ni rasanya cukuplah setakat tu. Cuma pengajaran yang kita dapat ataupun apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan ahli jemaah sekalian, supaya kita berhati-hati di dalam kita mengambil maklumat. Kita berhati-hati di dalam mengambil maklumat. Apatah lagi zaman sekarang ni zaman orang suka forward maklumat, orang suka share maklumat. Dapat maklumat daripada mana, dia hentam dan dia share. Habis grup dia share, tetapi dia pun tak tahu maklumat tu daripada sumber yang mana, sumber betul ataupun tidak. Kadang-kadang saya pernah jumpa satu maklumat penipuan 3 in 1. Bukan shampoo je ada 3 in 1 tuan-tuan. Penipuan pun ada 3 in 1.
Dia bawa satu hadis palsu. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. 3 kali tipu. Hak pertama dia tipu Nabi. Nabi tak sebut pun benda tu. Yang kedua disandarkan kepada Imam Bukhari, guna nama Imam Bukhari pula menipu. Yang ketiga guna nama Imam Nawawi. Penipu 3 dalam 1. Kemudian bawah tu untuk nak menyelamatkan diri daripada bala bencana, sila sebarkan sekurang-kurangnya kepada 10 orang. Waktu lagi bala. Sebab itulah tuan-tuan, dalam apa-apa isu sekalipun, maklumat kita kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi apa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita terlalu teruja bila kita dapat satu maklumat yang baru yang kita tak tahu sumber-sumbernya. Sebab itulah kita, alhamdulillah, kita ada sumber-sumber yang berautoriti. Bab hukum, tuan-tuan boleh tengok dalam laman-laman rasmi majlis-majlis fatwa, kenyataan daripada pihak badan-badan yang berautoriti, yang tu bolehlah kita ambil. Tapi kalau hak yang tak tahu mana hala, cari dalam Google, oh begini hukumnya, cari dalam Google begini. Hak menulis dalam Google tu siapa? Macam kita belaka lah. Macam-macam jenis manusia yang menulis di laman sosial, yang ada ilmu menulis, yang tak ada ilmu menulis. Bahkan yang lebih bahaya daripada orang jahil apa dia? Musuh-musuh Islam juga dia menggunakan media sosial untuk memutarbelikkan maklumat kepada kita. Yang tu memang mereka guna semampu mungkin untuk memesongkan pemikiran kita daripada agama yang sebenar, daripada fakta yang sebenar, daripada ilmu yang sebenar yang sepatutnya kita fahami. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itulah sepintas lalu berkaitan dengan hadis-hadis Isra' dan Mi'raj. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berbicara sempena dengan Isra' dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan menambahkan lagi keyakinan kita terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.